Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Fuad bin Muhammad Berawi. Nama saya Cik Tawal Negeri, nombor majik 289472, nombor meja 47 dari kumpulan A. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai tugasan individu yang meliputi bab 4 dapatan kajian serta bab 5 rumusan. Tajuk kajian saya ialah penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Inasis SME Bank, Universiti Utara Malaysia. Seterusnya, kita akan berbincang mengenai profil demografi pelajar di Inasis SME Bank yang menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Rajah 4.1 menunjukkan jantina responden. Didapati bahawa majoriti pelajar di Inasis SME Bank, UUM, adalah perempuan iaitu sebanyak 86%, manakala pelajar lelaki pula hanya 14%. Seterusnya, rajah 4.2 menunjukkan umur responden. Majoriti pelajar yang tinggal di Inasis SME Bank adalah pelajar yang berusia dalam lingkungan 22 tahun hingga 24 tahun dengan peratusan sebanyak 58%, manakala pelajar yang berusia 18 tahun dan ke bawah hanya mewakili 1%. Seterusnya, jadual 4.1 etnik responden. Majoriti pelajar di Inasis SME Bank adalah beretnik Melayu iaitu sebanyak 66%. Diikuti dengan responden yang beretnik Cina sebanyak 23%. Seterusnya, responden yang beretnik India adalah sebanyak 6% dan responden yang beretnik lain-lain adalah sebanyak 5%. Rajah 4.3 menunjukkan kerakyatan responden. 100% responden yang menjawab soal selidik ini di Inasis SME Bank merupakan warga negara Malaysia. Jadual 4.2 menunjukkan program pengajian responden. Sarjana muda sains ekonomi dengan kepujian mencatat peratusan yang tertinggi iaitu 18%. Hal ini menunjukkan kebanyakan pelajar yang menjawab soal selidik ini merupakan pelajar sarjana muda sains ekonomi dengan kepujian. Jadual 4.3 menunjukkan pusat pengajian responden. Pusat pengajian SEFB telah mencatat peratus yang tertinggi iaitu sebanyak 32%. Rajah 4.4 menunjukkan semester responden. Pelajar semester 4 di Inasis SME Bank menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 65%, diikuti dengan pelajar semester 2 iaitu sebanyak 29%. Seterusnya, pelajar semester 1 dan semester 6 mempunyai peratusan yang sama iaitu 2% dan hanya 1% diwakili oleh pelajar semester 3 dan semester 7 dan ke atas. Rajah 4.5 menunjukkan Inasis SME Bank responden. Responden di Blok F Inasis SME Bank UUM menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 28%. Responden dari Blok C mencatat peratusan yang terendah iaitu sebanyak 2%. Rajah 4.6 menunjukkan kekerapan dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam seminggu. Responden yang menggunakan aplikasi wang tanpa tunai 1 hingga 5 kali dalam seminggu mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 38%. Seterusnya, penggunaan sebanyak 6 hingga 10 kali mencatat peratusan yang terendah sebanyak 15%. Hal ini menunjukkan kebanyakan responden tidak begitu kerap menggunakan aplikasi wang tanpa tunai dalam satu minggu. Rajah 4.7 mewakili penggunaan Touch and Go. Jawapan sangat suka menduduki peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 57% kerana aplikasi Touch and Go ini mudah digunakan dan kod QR Touch and Go tersedia di kebanyakan permis. Manakala jawapan tidak suka mendapat peratusan terendah iaitu sebanyak 4% kerana ada segelintir responden yang tidak gemar menggunakan aplikasi Touch and Go ini. Rajah 4.8 mewakili penggunaan kod QR Duit Now. Penyataan sangat suka mendapat peratusan tertinggi iaitu sebanyak 47% kerana responden mendapati penggunaan aplikasi kod QR Duit Now sangat memudahkan responden dalam melakukan transaksi. Manakala 6% responden menjawab sangat tidak suka kerana mereka mungkin mengalami kesukaran semasa penggunaan aplikasi kod QR Duit Now ini. Rajah 4.9 mewakili penggunaan ShopeePay. Pernyataan tidak pasti mendapat peratusan tertinggi iaitu sebanyak 39% kerana kebanyakan responden tidak pasti dengan cara penggunaan dan tidak menggunakan ShopeePay. Pernyataan sangat suka menduduki peratusan paling terendah iaitu sebanyak 9% kerana masih ada segelintir responden yang gemar menggunakan ShopeePay.
Rajah 4.10 mewakili penggunaan GrabPay. Pendataan tidak pasti menduduki peratusan paling tertinggi iaitu sebanyak 43% kerana kebanyakan responden tidak pasti dengan cara penggunaan dan tidak menggunakan GrabPay. Pendataan sangat suka menduduki peratusan paling rendah iaitu sebanyak 2% kerana masih ada sebilangan kecil responden yang gemar menggunakan GrabPay. Rajah 4.11 mewakili penggunaan kad debit dan kredit. Pendataan suka menduduki peratusan tertinggi iaitu sebanyak 33% menunjukkan bahawa responden gemar menggunakan kad debit dan kredit kerana ia menjimatkan masa semasa melakukan transaksi. Namun demikian, pendataan tidak suka dan sangat tidak suka mendapat peratusan terendah iaitu sebanyak 8% menunjukkan segelintir responden tidak begitu berminat untuk menggunakan kad debit dan kad kredit untuk melakukan transaksi. Rajah 4.12 mewakili penggunaan perbankan atas talian. Pernyataan sangat suka menduduki peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 37% kerana responden mendapati bahawa aplikasi ini memudahkan urusan pembelian serta pembayaran atas talian. Manakala 6% responden telah menjawab sangat tidak suka kerana mereka mungkin mengalami masalah semasa menggunakan perbankan atas talian. Rajah 4.13 menunjukkan gadget yang sering digunakan untuk membuat pembayaran atas talian. Telefon bimbit mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 63%, diikuti dengan penggunaan telefon bimbit dan tablet sebanyak 24%. Seterusnya penggunaan telefon bimbit, komputer atau laptop mencatat peratusan sebanyak 11%, manakala penggunaan telefon bimbit, komputer atau laptop dan tablet mencatat 2%. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden lebih gemar menggunakan telefon bimbit mereka untuk menjalankan transaksi ataupun pembayaran atas talian. Rajah 4.14 menunjukkan penggunaan aplikasi wang tanpa tunai menjimatkan masa semasa membeli belah. Berdasarkan Rajah 4.14, peratusan tertinggi iaitu sebanyak 63% responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini. Manakala, peratusan paling terendah iaitu sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju bagi pernyataan ini. Hal ini menunjukkan majoriti responden setuju bahawa penggunaan aplikasi wang tanpa tunai ini dapat menjimatkan masa responden semasa membeli belah. Rajah 4.15 menunjukkan pembayaran dapat dibuat dengan cepat dan mudah. Peratusan tertinggi adalah sebanyak 67 responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini. Manakala, peratusan terendah telah dicatat sebanyak 3% responden yang menjawab tidak pasti dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukkan majoriti responden setuju bahawa pembayaran dapat dibuat dengan cepat dan mudah dengan menggunakan aplikasi wang tanpa tunai dan hanya sebilangan kecil responden yang menyatakan tidak pasti. Rajah 4.16 menunjukkan menggunakan aplikasi wang tanpa tunai untuk mendapatkan kupon dan nilai. Jawapan tidak pasti menduduki peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 33% menunjukkan kebanyakan responden tidak tahu jika penggunaan aplikasi wang tanpa tunai ini boleh mendapatkan kupon. Dan peratusan terendah iaitu sebanyak 3% mewakili pernyataan sangat tidak setuju menunjukkan responden tidak berminat dengan kupon yang ada dalam aplikasi wang tanpa tunai ini. Rajah 4.17 menunjukkan menggunakan aplikasi wang tanpa tunai kerana mempunyai pulangan tunai. Jawapan tidak pasti menduduki peratusan tertinggi iaitu sebanyak 36% dan peratusan terendah iaitu sebanyak 3% diwakili oleh pernyataan sangat tidak setuju menunjukkan kebanyakan responden tidak tahu jika menggunakan aplikasi wang tanpa tunai ini boleh mendapatkan pulangan tunai. Rajah 4.18 menunjukkan tidak memerlukan menyediakan duit kecil. Majoriti peratusan responden iaitu sebanyak 63% menjawab sangat setuju bahawa dengan aplikasi wang tanpa tunai, responden tidak perlu lagi menyediakan duit kecil dan hanya 2 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan pernyataan ini kerana bagi mereka, duit kecil masih perlu disediakan walaupun mereka menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Rajah 4.19 menunjukkan mengurangkan risiko dalam menghadapi kes jenayah seperti rompakan dan kecurian.
Majoriti peratusan responden iaitu sebanyak 55% sangat setuju bahawa dengan menggunakan aplikasi wang tanpa tunai ini secara tidak langsung dapat mengurangkan risiko dalam menghadapi kes jenayah seperti rompakan dan kecurian. Manakala sebilangan kecil sebanyak 4% responden menjawab tidak setuju kerana masih ada kebarangkalian untuk kes jenayah berlaku. Rajah 4.20 memudahkan responden untuk mengawal bajet bulanan. Jawapan sangat setuju menduduki peratusan tertinggi iaitu sebanyak 31% kerana kebanyakan responden sangat setuju bahawa penggunaan aplikasi wang tanpa tunai ini memudahkan mereka untuk memantau sejarah transaksi dan ini akan memudahkan responden untuk mengawal bajet bulanan mereka. Dan jawapan sangat tidak setuju menduduki peratusan terendah iaitu sebanyak 4% kerana sebilangan kecil responden mendapati bahawa agak sukar untuk mereka mengawal bajet bulanan mereka menggunakan aplikasi wang tanpa tunai ini. Rajah 4.21 dapat membuat bayaran atau pembelian secara atas talian dengan selamat. Jawapan sangat setuju mendapat peratusan tertinggi iaitu sebanyak 50% kerana responden berpendapat bahawa bayaran atau pembelian secara atas talian ini tidak akan mengundangkan sebarang masalah. Manakala 2% responden dan 1% responden masing-masing menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju kerana mereka percaya bahawa sebarang transaksi atas talian ini akan mengundangkan risiko kepada mereka. Rajah 4.22 boleh menggunakan akaun daripada bank atau aplikasi menggunakan satu peranti sahaja. Majoriti peratusan responden iaitu sebanyak 58% menjawab sangat setuju kerana akaun bank atau aplikasi boleh diakses menggunakan satu peranti sahaja. Hal ini memudahkan responden untuk membuat transaksi tanpa perlu membawa banyak gadget bersama mereka dan hanya satu responden yang menjawab tidak setuju. Rajah 4.23, sistem aplikasi bank dapat dikodam dengan mudah. Peratusan responden yang menjawab ya akan risiko sistem aplikasi bank dapat dikodam dengan mudah mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 78%, manakala terdapat juga 22% responden yang menyatakan tidak. Hal ini kerana kebesarkan teknologi kini disalahgunakan oleh jenayah cyber sehingga menimbulkan masalah kepada responden. Rajah 4.24, sistem bank tidak dapat dibuka sekiranya telefon bimbit tidak mempunyai data internet yang bagus. Peratusan responden yang menyatakan ya akan sistem bank tidak dapat dibuka jika sekiranya telefon bimbit tidak mempunyai data internet yang bagus mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 98%, manakala ada juga sebilangan kecil responden yang menyatakan tidak iaitu sebanyak 4%. Hal ini kerana penggunaan aplikasi wang tanpa tunai ini bergantung kepada kelajuan dan kestabilan internet. Rajah 4.25, sesetengah tempat tidak menyediakan kod QR. Peratusan responden yang menyatakan ya, kod QR tidak disediakan di semua tempat adalah tertinggi iaitu sebanyak 84%. Manakala terdapat juga 16% responden yang menyatakan tidak. Hal ini menyukarkan segelintir responden untuk menggunakan aplikasi wang tanpa tunai apabila sesetengah premis tidak menyediakan kod QR. Rajah 4.26, kebarangkalian tinggi dalam membuat transaksi kepada pihak yang salah. Peratusan responden yang menyatakan ya kepada ada kebarangkalian tinggi dalam membuat transaksi kepada pihak yang salah adalah tertinggi iaitu sebanyak 63%, manakala terdapat juga 37% responden yang menyatakan tidak. Hal ini kerana sebahagian responden percaya akan ketepatan data yang mereka masukkan ke dalam aplikasi wang tanpa tunai semasa membuat transaksi kepada orang lain. Manakala 37% responden mengatakan wujud kebarangkalian untuk membuat transaksi kepada pihak yang salah. Rajah 4.27, risiko tinggi menerima panggilan palsu daripada pihak penggoda. Responden yang menyatakan ya akan wujud risiko tinggi untuk menerima panggilan palsu daripada pihak penggodam adalah tertinggi iaitu sebanyak 86%, manakala terdapat juga 14% yang menyatakan tidak kepada risiko ini. Hal ini kerana dengan kepesanan teknologi pada masa kini, ramai pengguna berasa tidak selamat atau was-was akan penggunaan aplikasi wang tanpa tunai berikutan adanya risiko kebocoran maklumat peribadi dan disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. 4.3 iaitu penemuan kajian. Menurut pada kajian lepas, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam kalangan masyarakat, iaitu penggunaan aplikasi wang tanpa tunai yang mengutamakan kebersihan fizikal serta pembayaran tanpa sentuh,
mencatat sedikit atau sangat rendah aliran tunai dalam kalangan pengguna dan dapat membendung transaksi haram serta mengurangkan kes jenayah. Pengkaji juga mendapati bahawa faktor kajian lepas sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai yang terlibat dalam kajian ini. 5.2 Implikasi dasar. Pihak kerajaan perlu melaksanakan dasar pelaksanaan rangkaian 5G dan meningkatkan akses internet di seluruh Malaysia. Di sesetengah kawasan di Malaysia masih mengalami masalah internet tidak lancar, terutamanya di kawasan pedalaman disebabkan oleh tiada liputan talian. Perkara ini menyukarkan mereka yang berada di kawasan pedalaman untuk mengaplikasikan penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, pihak kerajaan harus mengambil inisiatif dalam menyediakan serta meningkatkan akses internet di seluruh Malaysia. Seterusnya, kerajaan perlu melaksanakan dasar ekonomi digital di seluruh Malaysia. Kerajaan perlu meluaskan insentif untuk menggalakkan orang awam dan pelajar universiti untuk berbelanja menggunakan aplikasi wang tanpa tunai yang terpilih. Dan yang terakhir, pihak kerajaan perlu melaksanakan dasar tangani jenayah cyber. Pihak kerajaan harus menjalankan operasi menangani jenayah cyber dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada penjenayah cyber yang bertindak mengodam serta membocorkan maklumat peribadi orang lain. Dasar pelaksanaan rangkaian 5G dan meningkatkan akses internet di seluruh Malaysia dapat menggalakkan serta meningkatkan minat pelajar untuk menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Internet yang stabil dan lancar dapat mempercepatkan proses penggunaan, jadi pelajar tidak perlu lagi menunggu untuk tempoh masa yang lama ataupun masalah transaksi tidak dapat diteruskan akibat masalah internet. Yang kedua, dengan pemberian insentif melalui aplikasi wang tanpa tunai kepada pelajar, ini secara tidak langsung akan membantu merangsangkan pertumbuhan ekonomi negara kerana dapat menggalakkan perbelanjaan. Dan yang terakhir, dasar tangani jenayah cyber sangat penting pada zaman kini. Dengan adanya dasar ini, para pelajar akan berasa lebih selamat untuk berbelanja menggunakan aplikasi wang tanpa tunai tanpa berasa bimbang akan maklumat peribadi mereka akan digodam dan dibocorkan. 5.4 Cadangan. Pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi dan memperkenalkan pakej internet jala lebar yang mampu pilih kepada orang ramai. Di samping itu, syarikat telekomunikasi seperti Telekom Malaysia (TM) boleh menjalankan operasi untuk mengetahui keadaan rangkaian di Malaysia dan jika ada kekurangan, maka boleh dinaiktarafkan bagi mewujudkan rangkaian internet yang stabil dan lancar. Yang kedua, pihak kerajaan boleh memperluaskan insentif seperti e-tunai rakyat dan e-belia bagi menggalakkan pelajar dan orang ramai berbelanja menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Dengan adanya insentif sebegini, pelajar serta orang ramai dapat mempelajari kelebihan-kelebihan lain yang terdapat dalam aplikasi wang tanpa tunai selain daripada digunakan untuk membeli barang sahaja. Seterusnya, pihak kerajaan perlu mengubah serta menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan jenayah cyber. Setiap individu yang bertindak membocorkan atau ingin mendapatkan maklumat peribadi orang lain secara haram perlu dijatuhkan hukuman yang berat. 5.5 Kekangan. Pengkaji menghadapi kekangan dalam mendapatkan kerjasama responden untuk menjalankan kajian ini. Sebilangan kecil responden enggan sudi meluangkan masa mereka untuk menjawab borang soal selidik yang pengkaji sediakan. 5.6 Kesimpulan. Kesimpulannya, pengkaji telah berjaya menjalankan kajian ini melalui borang soal selidik dan berjaya mendapatkan maklumat serta data yang diperlukan dalam kajian ini dan memenuhi kesemua objektif kajian. Pengkaji telah menganalisiskan dapatan kajian ini dan mendapati bahawa faktor kajian lepas sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai yang terlibat dalam kajian ini. Pengkaji juga telah memberi beberapa cadangan kepada pihak kerajaan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang bakal timbul. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.